Okay, shalom semua. Wah, satu pujian yang sangat menyentuh hati. Saya berpikir tadi, nanti saya emosional pula bila saya berkhotbah. Saya bersyukur sekali lagi saya diberi kesempatan untuk berkhotbah dalam student preaching. Dan hari ini kita ada Brother Keegan bersama-sama dengan kita. Dan sesuatu yang saya tidak jangka dia ada hari ini. Okay. Dan pada hari ini, apa yang akan saya kongsikan dalam Yohanes bab 12 ayat 12 hingga ke 16. Wait on slide. Okay. Saya akan bacakan dalam Yohanes bab 12 ayat 12 sehingga 16. Pada keesokan harinya, orang ramai yang datang menyambut perayaan Paskah mendengar bahawa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mereka mengambil dahan-dahan pokok palma lalu pergi mengalu-alukan Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, Raja Israel. Yesus mendapatkan seekor keldai muda lalu menunggangnya seperti yang tersurat, Janganlah takut, wahai putri Sion, lihatlah rajamu datang menunggang seekor keldai muda. Sewaktu itu para murid Yesus tidak memahami erti segala ini. Setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka menyedari bahawa segala yang dilakukan oleh orang ramai terhadapnya telah tersurat dalam kitab suci. Nah, pada hari ini, apa yang akan saya kongsikan adalah sesuatu kemenangan melalui Yesus Kristus yang saya lihat daripada bahagian ini. Dan sesuatu tentang kemenangan, apabila kita berbicara tentang kemenangan, kemenangan itu sesuatu yang lebih daripada itu. Dia tidak hanya berbicara tentang sukacita, dia tidak hanya berbicara tentang kegembiraan, tetapi ia berbicara tentang pembebasan itu sendiri. Ia berbicara tentang bagaimana seseorang itu dilepaskan daripada sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi pada hari ini sesuatu yang saya mau kita semua lihat di bahagian yang pertama iaitu di ayat yang ke-12 dan juga yang ke-13. Pada keesokan harinya, orang ramai yang datang menyambut perayaan Paskah mendengar bahawa Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, ini sesuatu yang saya mau kita lihat pada waktu ini. Banyak orang mendengar tentang Yesus. Banyak orang yang mendengar bahawa Yesus akan datang. Cuba kita bayangkan bahawa Yesus akan datang dan dia akan datang di tempat kita dan orang ramai banyak mendengar dan orang mula berada di situ kerana dia mau tahu. Dia mau tahu tentang dia. Dia mau lihat kedatangan dia. Jadi pada waktu itu ketika mereka melihat bahawa Yesus datang, dengan cara mereka mengalu-alukan kedatangan dia adalah dengan menyediakan daun palma. Daun palma. Dan daun palma itu sebenarnya adalah satu lambang harapan bangsa Israel akan kedatangan Yesus untuk mengalahkan musuh mereka, untuk memerdekakan kehidupan mereka. Jadi pada waktu ini mereka dengan menyediakan daun palma itu mereka mulai menyongsong dia ataupun mengiringi dia sepanjang perjalanan dia pada waktu itu. Jadi sesuatu yang saya lihat di sini kan sesuatu gambaran yang kita mau lihat tentang bagaimana berkuasanya Tuhan Yesus itu sendiri. Karena orang sangat menghormati dia. Orang sangat melihat bahawa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan yang membawa mukjizat. Jadi mereka mau tahu dan mereka mau lihat dan mereka mengalu-alukan kedatangan dia di Yerusalem pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita pun melihat ada seorang pastor yang mungkin sangat popular.
Okay, mesti kita rasa macam kita perlu pergi berada di tempat itu untuk mengetahui apa yang akan dia kongsikan. Okay, jadi mungkin kita akan merasakan bahawa seseorang yang sangat popular, mungkin artis, orang akan mengerumuni, orang akan berada di tempat itu kerana mereka sangat terkenal, kerana orang mulai mendengar tentang mereka, apa yang mereka lakukan sebenarnya, apa yang mereka lakukan sehingga orang boleh lihat dan sehingga orang boleh dengar tentang kehidupan mereka. Jadi inilah sesuatu kuasa yang dapat dilihat dalam pendirian Yesus itu sendiri, kerana melalui dia membawa satu pengaruh besar di dalam kehidupan banyak orang. Jadi dalam kehidupan kita juga kita mengerti bahawa Tuhan juga Tuhan juga membawa kita dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, dan dari situ kita akan melihat mujizat itu sendiri. Kita akan melihat kepenuhan di dalam Tuhan kerana betapa berkuasanya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini, kita tahu bahawa Tuhan itu berkuasa. Kita tahu bahawa di dalam Tuhan kita akan memperolehi satu kemenangan. Tetapi ada juga ramai di antara orang-orang percaya yang masih gagal dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, yang masih tidak mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sedangkan mereka tahu bahawa Tuhan Yesus itu berkuasa. Mereka tahu bahawa dia adalah Raja. Tapi banyak juga orang yang masih tidak melihat bahawa kehidupan mereka itu seperti sia-sia walaupun mereka mengetahui bahawa Tuhan itu berkuasa. Dan sesuatu yang saya lihat di sini, dalam kehidupan kita sendiri, walaupun kita mengetahui bahawa Tuhan itu berkuasa, walaupun kita mengetahui dan kita mempelajari tentang dia, tetapi apabila kita tidak hidup di dalam kuasanya, kita sukar untuk memperoleh kemenangan atas kuasanya, kerana kita seperti hidup di luar dia, khususnya tentang godaan-godaan sendiri. Okay, sesuatu godaan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Okay, tidak kisah dalam cara apa sekalipun. Okay, mungkin dalam hal kewangan di gereja. Okay, dan sesuatu yang saya apa yang saya dengar di sini adalah sesuatu yang sekarang ini agak, bukan saya mau katakan satu kebiasaan, tetapi mungkin menjadi satu kawalan yang tidak dapat dikawal oleh orang-orang percaya sendiri. Okay, ini berdasarkan pengalaman saya. Okay, berdasarkan pengalaman saya menghadapi situasi dengan orang-orang sebegini. Okay, di mana ada beberapa orang yang saya kenali, mereka menghadapi isu-isu pornografi, dan apabila mereka berjumpa dengan saya, ya sesuatu yang saya boleh katakan, siapa saya lah kalau saya mau judge orang-orang sebegini kan. Tapi sesuatu yang saya lihat di sini, walaupun bagi orang-orang sebegini, mereka rasa sangat sukar. Okay, kerana orang-orang yang saya kenali, mereka berdepan dengan keadaan ini selama bertahun-tahun begitu. Mereka berdepan dengan keadaan ini. Ada juga orang yang tidak memberitahu orang lain. Tapi bagi saya, apabila saya melihat kepada kuasa Yesus itu sendiri, dan bagaimana untuk mengatasi keadaan itu apabila kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Bukan sahaja kita mengerti akan kuasa dia, tetapi hidup di dalam kuasa dia. Okay? Dan bagaimana kita dapat, saya dapat berhadapan dengan situasi begini apabila saya bersama-sama dengan mereka, dan bukan saja saya berada dalam proses itu bersama dengan mereka, tetapi sesuatu yang saya beritahu mereka tentang kuasa, melalui kuasa Tuhan, walaupun kamu rasa itu tidak mungkin, tetapi ia boleh diatasi. Ya, walaupun kamu rasa sangat sukar, walaupun kamu rasa bertahun-tahun kamu mau keluar tapi tidak boleh juga, tetapi apa yang saya beritahu dalam kehidupan dia adalah kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Jadi dia yang akan membawa kamu untuk keluar daripada
masalah kamu, kehidupan yang berdosa. Dan seterusnya, okay, di ayat yang ke-14 dan juga 15, Yesus mendapatkan seekor keldai muda lalu menunggangnya seperti yang tersurat. Janganlah takut, wahai putri Sion, lihatlah rajamu datang menunggang seekor keldai muda. Ini adalah satu penggenapan daripada nubuatan yang dinyatakan dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9. Bergembiralah wahai putri Sion, bersoraklah wahai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Dia adil, pembawa kemenangan, dia rendah hati dan menunggang seekor keldai. Ini satu penggenapan dan rencana bahawa ketika kedatangan dia ke Yerusalem, dia dengan rendah hatinya menunggang seekor keldai. Okay, bukan kuda tetapi seekor keldai yang muda. Jadi waktu dia datang di situ, walau dalam keadaan penolakan dia, okay, walau dalam keadaan orang menghalangi dia, khususnya orang-orang Farisi, tapi rencana dia tetap akan datang untuk berada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi apa yang saya mau kita semua lihat di sini, sesuatu tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri apabila dia menetapkan rancangan di dalam kehidupan kita, walau apapun yang terjadi, ia tidak akan menghalangi kerana rancangan dia tetap akan terjadi. Karena itu adalah dari situ kita akan memperolehi kemenangan atas rencananya. Okay? Misalnya kita mungkin menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita. Okay, khususnya apabila kita yang baru dalam proses untuk melayani, mungkin dalam proses untuk merintis gereja, selalunya kita ada satu jangkaan ataupun expectation yang kita mau, apa yang mau kita lakukan. Okay, mungkin tidak kepada perkara besar, mungkin juga kepada perkara kecil dalam kehidupan kita. Apabila kita membuat keputusan untuk berada dalam panggilan Tuhan, pasti kita akan ada satu expectation, satu ekspektasi yang kita letakkan dalam kehidupan kita. Tetapi sesuatu yang menjadi halangan apabila kita terlalu fokus dan melihat kepada apa yang kita mau, tetapi bukan apa yang Tuhan sendiri mau. Tetapi sesuatu yang kita perlu tahu adalah apabila kita berada di dalam pimpinan Tuhan, kita akan memperolehi kemenangan atas rencananya. Tidak kisahlah apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita. Mungkin juga dalam kehidupan kita plan sesuatu. Okay, kita rancang, tetapi plan itu tidak mungkin terjadi. Mungkin apabila kita pergi ke tempat pelayanan ni, kita expect bahawa kebudayaan mereka itu sesuatu yang kita boleh terima, tetapi kita tidak boleh, kita rasa macam terlalu asing. Tapi kita cuba adjust diri kita. Tapi kita harus ingat bahawa di sini, apabila kita berjalan bersama di dalam Tuhan, okay, kita akan memperolehi kemenangan atas rencana dia. Okay, itu sesuatu yang saya lihat di sini. Dan seterusnya adalah kemenangan atas kematian dan juga kebangkitan dia di ayat yang ke-16. Sewaktu itu para murid Yesus tidak memahami erti segala ini. Setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka menyadari bahawa segala yang dilakukan oleh orang ramai terhadapnya telah tersurat dalam kitab suci. Pada waktu ini murid-muridnya tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Dan juga kenapa waktu dalam perjalanan ini juga, apabila Tuhan Yesus dimuliakan, apabila Yesus diiringi, orang Farisi juga tidak suka. Okay, mereka juga tidak suka. Jadi mereka melihat bagaimana Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Dan murid-murid Yesus juga tidak mengerti pada waktu itu. Tetapi sesuatu yang dinyatakan di sini, di mana Yesus dimuliakan melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan dari situ murid-muridnya mulai mengerti. Karena kebangkitannya itulah yang menunjukkan satu kemuliaan dalam kehidupan setiap orang. Dan sebab itu dalam kehidupan kita juga, okay, sesuatu yang akan menjadi kemenangan dalam kematiannya apabila kita keluar daripada kehidupan kita yang lama.
keluar daripada kehidupan kita yang mungkin rasa sukar untuk kita pulihkan begitu. Tetapi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita bersama Tuhan, dari situlah kita akan memperolehi kemenangan di atas kematian dan juga kebangkitannya. Mungkin pada hari ini kita rasa susah untuk kita bahagi waktu antara hidup kita, bagi waktu antara kehidupan kita, kesibukan kita dengan Tuhan. Tetapi sesuatu yang kita lihat di sini adalah apabila kita mulai memfokuskan diri kita kepada Tuhan, memperingati kepada kematian Dia dan kebangkitannya dalam kehidupan kita, kita akan mulai rasa seperti ada pengharapan yang baru. Amen. Bagaimana untuk memperolehi kemenangan melalui Yesus Kristus? Okay, apabila kita hidup dalam kuasa-Nya, atau dengan melihat cara bagaimana kita hidup di dalam kuasa-Nya itu, bukan hanya kita berkata-kata, bukan hanya kita mempelajari, tetapi juga kita bertindak melalui apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Ya. Dan seterusnya adalah hidup dalam rencana Dia. Okay, mungkin kita mau seperti apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang Tuhan mau kita hidup dalam rencana Dia supaya kita akan dapat jaminan, supaya kita akan memperolehi sesuatu yang sangat kita nikmati daripada berkat Dia. Dan yang terakhir adalah kita hidup dalam kemuliaan-Nya. Ya. Dan sesuatu kemuliaan yang kita lihat, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, bukanlah kerana kita sendiri, tetapi kerana kemuliaan Dia. Ya, itu sesuatu yang saya mau kita renungkan pada hari ini, dan saya berharap menjadi dorongan kepada kita semua. Mari saya tutup waktu ini dengan doa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami juga, Bapa, kami berdoa pada saat ini. Terima kasih Bapa di atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami bersyukur Bapa di atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Bapa, apa yang kami lalui, kami beroleh kemenangan atas kuasa-Mu, kami beroleh kemenangan atas rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami memperoleh sesuatu yang sangat berharga, penyatuan antara kami dengan Engkau Bapa, melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu Bapa, yang menjadi simbol pengorbanan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saya serahkan kembali kepada Kak Nelly.